Nabalu TV, portal suara rakyat, membawakan info terkini kepada anda. Mangsa angin kencang Kampung Sayap Kota Belud terima bantuan. Penduduk Kampung Sayap Kota Belud yang terjejas akibat angin kencang baru-baru ini menerima bantuan bahan binaan daripada Ahli Dewan Undangan Negeri Kedamaian, Datuk Iwan Benedik. Penyerahan sumbangan tersebut diwakili oleh Pemimpin Pembangunan Masyarakat Kedamaian, Saikem Watis, kepada Tai Sing Bulang sebagai wakil penerima untuk mangsa yang terlibat. Ketika ditemui oleh Nabalu News, Pengerusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Sayap Aming Gomburus mengesahkan sebanyak 8 buah rumah mengalami kerosakan serius, termasuk atap bangunan Gereja Sidang Injil Borneo, Kampung Sayap yang turut terjejas akibat bencana tersebut. Menurut Saikom, kejadian angin kencang berlaku pada 23 dan 25 Oktober tahun lalu menyebabkan kerosakan besar kepada struktur atap rumah penduduk. Lawatan susulan telah dibuat oleh pihaknya pada 5 November untuk meninjau kerosakan dan menilai keperluan bantuan. Bagaimanapun, Saikom mengakui terdapat sedikit kelewatan dalam penyampaian bantuan kerana kekurangan stok bahan binaan seperti zinc dan papan lapis pada hujung tahun lalu. Namun, beliau menegaskan bahawa usaha membekalkan bantuan tetap diteruskan untuk memastikan keperluan penduduk dapat dipenuhi. Berita seterusnya, 3 rumah setinggan atas air di Sembulan Tengah diroboh. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu melaksanakan operasi perobohan bersepadu terhadap 3 rumah setinggan atas air di Kampung Sembulan Tengah pada Isnin lalu. Operasi ini menyasarkan struktur yang usang dan tidak selamat untuk didiami, selain menamatkan penyewaan kepada warga asing di kawasan tersebut. Operasi yang bermula pada jam 9 pagi hingga 2 petang itu melibatkan 150 anggota dari pelbagai agensi seperti Polis Diraja Malaysia, Jabatan Immigration Malaysia, Jabatan Air Negeri Sabah dan Sabah Electricity. Turut membantu adalah Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM N22 Tanjung Aru serta beberapa jabatan dalam DBKK seperti Jabatan Penguatkuasaan dan Jabatan Pengurusan Sisa Pekerjaan. Hasil pemeriksaan mengenal pasti 4 rumah di kawasan tersebut yang tidak lagi selamat selain tempoh pajakan tanah yang telah tamat, jelas DBKK dalam kenyataan akhbar. Mayor Kota Kinabalu Datuk Seri Dr. Haji Sabin bin Samita yang hadir memantau operasi itu turut menekankan pentingnya mematuhi prosedur kerja yang telah ditetapkan. Sebanyak 5 aset logistik termasuk lori dan kenderaan pacuan 4 roda digerakkan bagi membantu proses perobohan. Penyewa rumah telah pun diberi notis awal sebelum tindakan ini dilaksanakan. Berita seterusnya, wanita maut terjatuh dari bangunan perumahan di Sandakan. Seorang wanita maut selepas terjatuh dari bangunan sebuah blok Pangsapuri Taman Perumahan di Sandakan malam semalam. Menerusi satu kenyataan di Sandakan hari ini, Ketua Polis Daerah Sandakan, ACP Abdul Fuad Abdul Malik, berkata kira-kira jam 8 malam semalam, pihak polis menerima maklumat kejadian orang terjatuh dari bangunan di salah satu blok perumahan itu. Jelasnya hasil siasatan polis di lokasi kejadian mendapati mangsa merupakan seorang perempuan warga tempatan berumur 47 tahun berdasarkan dokumen pengenalan diri yang ditemui bersamanya. Mangsa dipercayai jatuh dari aras yang tinggi bangunan blok itu berdasarkan pemeriksaan rekaman CCTV. Mangsa mengalami kecederaan teruk bahagian kepala dan kaki. Mangsa juga dikatakan bukan penghuni di taman perumahan itu dan tidak melawat sesiapa semasa kejadian. Abdul Fuad berkata mayat mangsa dibawa ke unit Forensic Hospital Duchess of Kent Sandakan untuk bedah siasat. Tambahnya, kes disiasat dan diklasifikasikan sebagai laporan mati mengejut. Berita seterusnya, Perdana Menteri gesah GLIC dan GLC ke muka cadangan perkasa ekonomi Bumi Putra. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa pemimpin syarikat pelabuhan berkaitan kerajaan dan syarikat berkaitan kerajaan untuk tampil dengan cadangan kukuh bagi memperkasa pembangunan ekonomi Bumi Putra. Jelas beliau kalangan pemimpin GLIC dan GLC memainkan peranan penting dalam menggerakkan usaha pembangunan ekonomi Bumi Putra melalui cadangan dan prakarsa yang bernas.
Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata demikian selepas menghadiri mesyuarat Majlis Ekonomi Bumiputra Bilangan 1 tahun 2025 menerusi hantaran di laman X. Dalam mesyuarat tersebut, MIB membincangkan beberapa inisiatif penting termasuk pemerkasaan syarikat Bumiputra dalam pemerolehan kerajaan melalui program MySTI serta hala tuju pelaksanaan wakaf Maramadani. Menurut Anwar, MIB berfungsi sebagai platform tertinggi yang memastikan pelan transformasi ekonomi Bumiputra 2035 dilaksanakan dengan berkesan. Sebagai platform utama, MIB bertanggungjawab memantau keberkesanan pelaksanaan rancangan dalam Putra 35 menjadikan agenda Bumiputra sebagai agenda nasional, jelas beliau. Berita selanjutnya, lelaki warga tempatan ditahan miliki syabu. Seorang lelaki tempatan berumur 41 tahun ditahan oleh bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Penampang kerana disyaki terlibat dalam pengedaran dadah di kawasan ini. Menerusi perkongsian Facebook IPD Penampang, tangkapan tersebut dilakukan pada 7 Januari sekitar jam 3 petang. Hasil pemeriksaan terhadap suspek, pihak polis menemui 2 paket lut sinar berisi keteluan habla jernih yang disyaki dadah jenis syabu seberat 7,50 gram dengan anggaran nilai RM1,000. Hasil saringan ujian air kencing mendapati kesemua suspek positif dadah jenis metafetamin dan amfetamin menurut kenyataan itu. Kes ini disiasat di bawah Seksyen 39E-1 Akta Dadah Berbahaya 1952 yang memperuntukkan hukuman penjara tidak kurang daripada 2 tahun serta sebat tidak kurang daripada 3 kali jika disabit kesalahan. Suspek turut disiasat di bawah Seksyen 15-1-E Akta Dadah Berbahaya 1952 dengan hukuman denda maksimum RM5,000 atau penjara hingga 2 tahun jika bersalah. Pihak polis menyeru orang ramai untuk menyalurkan maklumat berkaitan jenayah atau dadah kepada Balai Polis berhampiran bagi membantu usaha membanteras kegiatan jenayah di daerah ini. Sekian berita daripada Nabalut TV, portal Suara Rakyat. Selamat malam dan terima kasih.